saya, wakil daripada Eco iBrick, akan memperkenalkan inovasi kami iaitu bata interlocking yang dihasilkan dengan abu sekam padi atau dikenali sebagai RHA sebagai pengganti sebahagian simen pada kadar 20% hingga 30%. Dengan menggantikan sebahagian simen dengan RHA, kita dapat membantu mengurangkan pelepasan karbon dioksida daripada industri simen yang merupakan penyumbang utama kepada gas rumah hijau. Dari segi alam sekitar dan prestasi, banyak benefit antaranya. Pertama, ia dapat mengurangkan penggunaan simen sekaligus mengurangkan pelepasan karbon. Kedua, meningkatkan kekuatan interlocking brick dan menjadikan ia lebih kukuh. Yang ketiga, ia mengurangkan penyerapan air iaitu dapat meningkatkan ketahanan. Secara ringkasnya, inovasi kami dapat menangani dua cabaran utama sekaligus menambah baik prestasi bahan binaan sambil mempromosikan kelestarian. Untuk pembahagian penyertaan masalah, inovasi kami memfokuskan kepada penggunaan rice hush ash atau dikenali sebagai RHA sebagai pengganti sebahagian simen dalam penghasilan interlocking brick. RHA ini digunakan untuk menggantikan 2 hingga 30% simen. Ini dapat mengurangkan kos pembinaan dan kebergantungan terhadap simen konvensional. Selain itu, inovasi ini membantu mengurangkan pelepasan karbon dioksida daripada industri simen, seperti yang kita dapat lihat dalam graf pelepasan karbon dioksida Malaysia dari tahun ke tahun. Kami juga ingin menangani isu pencemaran udara yang berpunca daripada pembakaran terbuka sekam padi, seperti dalam video yang ditunjukkan. Secara keseluruhannya, inovasi ini menyokong amalan pembinaan hijau dan matlamat kelestarian alam sekitar. Seterusnya, isu utama dalam industri pembinaan iaitu kenaikan kos simen. Pada Jun 2025, harga simen meningkat kepada RM23.80 sekarang. Kenaikan ini disebabkan oleh kos bahan mentah dan tenaga yang semakin tinggi. Ia memberi kesan langsung kepada projek rumah kos rendah dan juga infrastruktur awam. Industri simen merupakan penyumbang utama kepada pelepasan karbon dioksida global, menyumbang kira-kira 5% hingga 1.5 bilion tan karbon dioksida setiap tahun. Sebahagian besar pelepasan ini, sekitar 50% datang daripada proses kalsilasi, iaitu di mana batu kapur dipanaskan dan menghasilkan kapur serta karbon dioksida. 40% lagi pelepasan datang daripada pembakaran bahan api dalam tanur simen dan baki 10% pula datang daripada penggunaan elektrik dan pengangkutan. Ini menunjukkan bahawa besarnya kesan industri simen terhadap perubahan iklim dan kenapa alternatif seperti abu sekam padi sangat penting. Isu keempat yang kami ingin diketengahkan ialah open burning of rice hush. Kebanyakan sisa sekam padi tidak diurus secara sistematik dan dibakar secara terbuka di kawasan pertanian. This lead to serious air pollution releasing fine particulate matter like PM2.5 and PM10, as well as toxic gas such as carbon monoxide, nitrogen oxide and sulfur dioxide. Okay, next I will explain about novelty of Eco iBrick. Eco iBrick merupakan pendekatan lestari yang menggunakan RHA dalam penghasilan interlocking brick. Abu sekam ini adalah sisa pertanian yang biasanya dibuang atau dibakar secara terbuka. Namun, dalam projek ini ia dimanfaatkan sebagai bahan pozolonik tempatan untuk menggantikan 20% hingga 30% kandungan simen. Melalui tindak balas pozolonik, RHA menghasilkan kalsium silicate hydrate apabila bercampur dengan kalsium hidroksida. Kompaun ini penting kerana ia meningkatkan kekuatan, ketahanan dan juga jangka hayat bata binaan. Berbeza dengan kaedah konvensional yang menggunakan proses pembakaran bata, Eco iBrick dibentuk melalui mechanical compression method. Kaedah ini lebih menjimatkan tenaga dan mesra alam berbanding dengan kaedah konvensional yang menggunakan proses pembakaran. Secara keseluruhannya, pendekatan ini dapat mengurangkan pelepasan karbon dan kos projek. Seterusnya dapat mengoptimumkan penggunaan semula sisa pertanian serta dapat menyokong ekonomi kita semula dan prinsip pembinaan hijau. Semua ini selaras dengan hala tuju industri pembinaan mampan dan komitmen terhadap kelestarian alam sekitar. For the objective of Eco iBrick project, we focus on 4 main points. Yang pertama adalah untuk mengurangkan penggunaan simen sebanyak 20 hingga ke 30%. Ini bukan sahaja untuk menjimatkan kos, malah ia juga dapat mengurangkan karbon. Yang kedua, menggunakan sisa pertanian sebagai bahan tambahan pozolonik. Ini bagi mengelakkan pembaziran dan memberi nilai baharu kepada bahan buangan. Yang ketiga, untuk menghasilkan eco-friendly bricks yang masih maintain good compressive strength yang setanding dengan kekuatan bata simen yang biasa iaitu OPC. Dan yang terakhir sekali, kami membuat real phase testing untuk mencapai teknologi readiness level 7 atau dikenali sebagai TRL. Ini adalah antara bahan yang diperlukan untuk membuat interlocking brick. Kesemua bahan dicampur termasuk RHA dan digaul mengikut nisbah yang telah ditetapkan. Kemudian, masukkan air sedikit demi sedikit untuk mendapatkan tekstur yang dikehendaki.
Setelah sebati bancuhan itu, kami masukkan bancuhan tersebut ke dalam mesin interlocking brick. Akhir sekali, angkat bata yang telah diproses dengan menyokong bahagian bawah menggunakan tulang tapak tangan supaya bata tidak mudah pecah dan retak. Jadi, daripada ujian dan data ini, bahawa 30% RHA merupakan komposisi yang paling berkesan. Ia memberi kekuatan yang lebih baik berbanding dengan bata biasa. Berdasarkan daripada graf ini, kita dapat lihat penggunaan RHA pada kadar sederhana iaitu antara 10% hingga 30% boleh tingkatkan kelestarian bahan binaan tanpa jejaskan ciri rintangan air secara ketara. Okey, seperti yang kami maklum, Eco Hybrid telah digunakan dalam real application iaitu sebagai planter box dalam persekitaran luar yang sebenar. Ini membuktikan bahawa ia bukan sekadar konsep makmal tetapi juga sudah diuji dan terbukti boleh digunakan di lapangan. Dari segi tahap kesediaan teknologi, produk ini telah berada pada TRL7 iaitu prototipe yang telah dibangunkan dan diuji dalam persekitaran operasi yang sebenar. Selain itu, projek Eco Hybrid turut menyokong beberapa Sustainable Development Goal atau dikenali sebagai SDG. Antaranya SDG 9, Industri, Inovasi dan Infrastruktur. SDG 11, Bandar dan Komuniti Lestari. SDG 12, Penggunaan dan Pengeluaran Tanggungjawab. SDG 13, Tindakan terhadap perubahan iklim dan akhir sekali SDG 15, Kehidupan di daratan. Kesimpulannya, Eco Hybrid bukan sahaja inovatif tetapi juga memberi impak positif terhadap kelestarian alam sekitar dan juga komuniti.